Alhamdulillah, demikian tadi kita menyaksikan satu package program iaitu Taman Riadah Bukit Mejawa yang terletak di Kampung Jerudong. Satu lagi destinasi ataupun lokasi yang menjadi pilihan sebagai kegiatan riadah dan juga hiking. Dan apa yang kami harapkan kepada bis kita, walau apapun acaranya, walaupun di mana pun lokasinya, kalau boleh kami harapkan seboleh-bolehnya, bukan lagi kalau boleh tapi seboleh-bolehnya, letakkanlah kenderaan anda di tempat yang selamat dan tidak mengganggu kenderaan-kenderaan yang lain untuk lalu lalang di kawasan berkenaan, ya. Betul sekali. Dan kalau kita melihat banyak sambutan-sambutan yang cukup menarik, tempat-tempat lokasi-lokasi kegiatan riadah ini dilancarkan pada tahun ini sahaja. Betul. Jadi ini adalah salah satu daripadanya, iaitu di Taman Riadah Bukit Mejawa. Ada, seperti yang kita ketahui, ada 6 km jauh panjang jauhnya, dan juga ada mempunyai 7 checkpoint. Wow. Jadi bagi Auda yang berminat untuk pergi, jangan lupa untuk berselfie di sana. Jangan lupa juga barang-barang keselamatan seperti membawa botol air dan juga whistle, telefon bimbit dan juga memaklumkan kepada rakan-rakan keluarga yang terdekat semasa pemergian habis kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti riadah. Baik, alhamdulillah, kalau kita sentuh mengenai ataupun ada kaitan tentang aktiviti-aktiviti berkenaan, ialah kita akan melibatkan tentang belia. Betul. Jadi bertepatan juga dengan wawancara kita pada kali ini, iaitu pembentukan jati diri belia menuju wawasan 2035, di mana akan sedikit sebanyak membincangkan bagi acara-acara ataupun aktiviti yang akan diadakan nanti dan juga telah diadakan bagi tahun ini. Dan alhamdulillah, narasumber kita pada kali ini iaitu yang pertama, Yang Mulia Tuan Haji Yusli bin Haji Ali, Ketua Unit Belia Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama, dan juga bersama kita iaitu Yang Mulia Awang Muhammad Wazirul Wafaudin bin Isa, iaitu Naib Yang Dipertua 1 Akademi Syababul Barakah untuk hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkesempatan lagi kita berjumpa lagi di hujung tahun. Penutup bagi tirai tahun 2020. Apa khabar? Sehat, ya? Alhamdulillah. Baik, sebagai mukadimah kita ni, kita tujukan kepada Tuan Haji Yusli, mungkin dapat Tuan selaku Ketua Unit Belia Masjid ini, mungkin adakah persediaan yang sudah dibuat bagi aktiviti belia-belia kita ni, belia masjid kita ni di tahun 2021 nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya juga kita dapat berjumpa lagi dalam rampai pagi pada kali wawancara. Sebelum itu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih kepada pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid, iaitu Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, kerana banyak memberikan peluang, banyak memberikan nasihat dan tunjuk ajar kepada saya sendiri selaku Ketua Unit Belia, dan juga iaitu Yang Mulia Awang Haji Jufli bin Haji Mega, iaitu Ketua Bahagian Imarah, yang banyak juga memberikan kecenderungan aktiviti, sumber nasihat dan juga pengajaran kepada saya. Alhamdulillah. Jadinya untuk mereka berdua ini, saya ucapkan tahniah dan syabas di tahun 2020 ini. Moga bis kita dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur. Jadi berbalik kita kepada soalan tadi itu, apakah perancangan? Mungkin perancangan yang dibuat bagi unit belia bagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid adalah mempunyai perancangan yang tertentu sudah dirancangan sudah terlebih dahulu untuk membuat aktiviti-aktiviti tahun 2020. Jadinya seperti yang sudah dibuat, bahawa rancangan pada bulan Januari memang salah satunya ialah iaitu perjumpaan belia-belia dan juga belia-wanis masjid di tahun 2021. Dan bulan Februari juga ada aktiviti-aktiviti seperti perlawanan bola sepak, perlawanan bola jaring bahagian belia wanis, insya-Allah, dan juga bulan Mac, bulan April dan seterusnya juga bulan Disember memang sudah diatur-aturkan. Yang penting mereka mempunyai aktiviti-aktiviti yang berfaedah, bermanfaat dan juga memberikan kesan kepada belia-belia kita ni di tanah air. Itu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan juga bagaimana dengan sambutan ni sebetulnya daripada belia-belia kita ni yang mengikuti belia-belia masjid ni dari tahun 2020 ni ataupun daripada tahun-tahun yang sebelumnya?
setakat inilah. Alhamdulillah belia-belia kita pada tahun sebelum-sebelum ini, sebelum 2020 dan juga sebelum-sebelumnya memang banyak aktiviti yang sudah diadakan sebenar-benarnya. Aktiviti-aktiviti itu adalah aktiviti-aktiviti yang menjuruskan kepada kemasyarakatan, kesukanan dan juga keagamaan, kerohanian. Jadi ini adalah salah satu aktiviti yang akan diteruskan, dipanjangkan lagi di tahun hadapan tahun 2021 dan pada tahun 2020 ini memang banyak melibatkan belia-belia kita ni di daerah Budi Muara, Tutong, Belait dan juga Temburong. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita ni menengani belia-belia kita ini supaya jangan terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Betul sekali. Alhamdulillah. Sebelum kita menyentuh sedikit sebanyak mengenai acara ataupun aktiviti yang mungkin pada tahun 2020 ini kita saksikan ataupun nanti sebentar lagi akan kita saksikan, mungkin juga antara aktiviti belia-belia kita ni sama-sama di masjid-masjid ini pastinya memberikan satu motivasi, gambaran motivasi kepada anak-anak yang kecil lagi, di mana mereka boleh menyaksikan antara aktiviti ini bukan hanya kita mengharapkan imbalan berupa wang ataupun hadiah sebagainya, namun sebenarnya kita ingin mengecapi kebahagiaan di dalam hati kita ini. Alhamdulillah. Dan kita rasa juga berbesar hati, berbangga juga ya menerima tetamu kita ni juga belia contoh ni kepada kita ni lah ya. Iaitu bersama dengan Awang Wazirul Wafaudin bin Isa. Salah seorang belia yang dikatakan contoh kepada belia lain. Mungkin dapat dijelaskan daripada latar belakang pendidikan Awang dan mungkin apakah sebetulnya perancangan diri dalam pendidikan sebagai motivasi kepada belia-belia kita ni di luar sana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali diucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Abang Haji Yusli kerana memberi peluang kepada saya sendiri untuk hadir pada pagi ini di Orang Pagi untuk memberi sedikit kata-kata motivasi kepada belia-belia kita ni di seluruh negara. Dan juga ucapan ribuan terima kasih saya kepada hari ini diucapkan kepada kedua penyampai kita ni kerana sudah memberi saya rasa selesa hari ini. Alhamdulillah. Kalau tidak mungkin tidak akan agak nervous hari ini. Tapi alhamdulillah sebenarnya kalau kan katakan saya ini daripada golongan yang terbaik, bukan. Saya sebenarnya I came from a very humble background in the sense that I attended normal primary school, I attended normal secondary school. There is nothing, tak ada yang extraordinary about me, to be honest. I attended, saya bermula daripada sekolah rendah di Kasat, mencapai keputusan 3A 2B for PSR, dan kemudian saya menghadiri sekolah menengah Saidina Umar Al-Khattab for my O levels, and then from there bermulalah satu perjalanan di mana saya telah dikurniakan beasiswa khas sebagai seorang pendidik oleh Kerajaan Kebahaudillan Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Pertuan Negara Brunei Darussalam. Itu berlaku pada tahun 2011, di mana beasiswa ini saya telah diberikan peluang untuk menyambung pelajaran A levels di Sekolah Antarabangsa Jerudong. Dan alhamdulillah setelah selesai tamat pendidikan A levels di JIS, saya telah pun dikurniakan anugerah untuk menyambung pelajaran saya ke United Kingdom di University of Leicester. Pada ketika itu dari 2013 hingga 2016. Dan alhamdulillah setelah tamat belajar di United Kingdom, saya telah kembali ke Brunei dan terus menyambung pengajian dalam bidang masters, dalam bidang pendidikan, Masters of Teaching. Alhamdulillah saya telah pun graduate from Masters of Teaching, and at the moment sedang berkhidmat sebagai pegawai pelajaran di Sekolah Menengah Sultan Syarif Ali, Kementerian Pendidikan. InsyaAllah
jua kalau diberikan kesempatan dalam masa terdekat akan menyambung pembelajaran dalam bidang doktor falsafah dalam bidang pendidikan, insya-Allah kalau ada InsyaAllah. rezeki. Baik, kalau kita lihat sendiri ya, kan belia-belia kita ni ya, Tuan Haji Yusli ya, di mana belia-belia kita ni pada ketika ini penuh dengan cabaran, banyak cabaran-cabaran daripada pekerjaan, cabaran daripada kehidupan, malah juga dengan adanya bermacam-macam wabak membuatkan mereka ini masih lagi sebenarnya kukuh, kuat untuk berdiri teguh bersama dengan mereka-mereka di barisan-barisan hadapan. Jadi mungkin dapat dijelaskan, mungkin ini juga adalah daripada usaha pihak-pihak belia-belia masjid. Bagaimana langkah-langkah unit belia masjid menangani masalah belia di masa akan datang? Okay, terima kasih. Penyampaian pagi ya. Lupa tadi namanya Muammar. Jadi alhamdulillah jadinya macam mana langkah-langkah yang telah dibuat oleh unit belia bahagian imarah Jabatan Masjid ialah seperti sebelum ini, pada sebelum ini satu cara untuk kita cara untuk kita membuat sesuatu aktiviti itu walaupun dengan cabaran-cabaran belia pada masa ini, memang kalau kita tidak menangani, kalau kita tidak bersama belia, kita tidak tahu apa masalah-masalah mereka. Jadi apabila sudah cara ini dibuat sebelum ini, dan kami akan membuatnya lagi insya-Allah pada tahun hadapan dengan cara lebih cara-cara yang lain lagi. Contohnya mungkin saya sendiri Ketua Unit Belia untuk mengikuti apa program-program mereka yang mereka adakan. Jadi mereka akan diberi peluang untuk meluahkan apa masalah-masalah mereka sebenar-benarnya. Jadi di samping itu juga kami akan mendekati bukan saja mereka akan didekati, malah ibu bapa mereka akan didekati. Apa masalah anak kita? Apa mereka buat sewaktu di rumah? Jadinya bagaimana cara habis kita untuk mengatasinya masalah-masalah seperti ini. Jadinya kalau saya sendiri memang saya ingin mendekati lagi belia itu dan juga ibu bapa mereka. Jadi di sana kita senang mencari jawapannya. Bahawa ini jawapan belia dan ini jawapan ibu bapa. Jadi saya akan comparekan, jadi saya akan memikirkan macam mana cara untuk menyelesaikan. Jadi untuk menambahkan lagi cara belia-belia kita ni untuk tidak terjerumus daripada perkara yang tidak baik. Jadinya satu cabaran mereka memang kita mendekati bukan saja di daerah Bunian dan Muara. Kita akan pergi ke daerah Belain, kita Tutong dan juga daerah Temburong. Jadi di sanalah mereka ada dirasakan perasaan kasih sayang yang timbul kepada mereka. Wah, memangnya aku disayangi apanya. Jangan kita ni sisih-sisihkan mereka. Jadi apabila sudah ada lagi satu caranya untuk kita ni mendekatkan belia-belia ini, pembimbing rakan-rakan sebaya. Pembimbing rakan-rakan sebaya mereka yang lebih baik daripada mereka lah, contohnya lah mereka akan menolong, membantu kepada kawan-kawan yang susah. Jadi di sanalah kawan-kawan yang ada pendidikan yang bagus, mungkin akhlak-akhlaknya yang lebih baik, jadi akan membimbing kawan-kawannya. Itulah cara unit belia bahagian imarah Jabatan Dewan Masjid untuk membimbing lagi belia-belia di masa akan datang. Alhamdulillah. Dan seperti kita dengarkan Mahirah, terima kasih juga kerana Haji Yusli mengongsikan sendiri kepada kita ini bahawa setiap permasalahan itu kita jangan lihat pada satu sudut, tapi kita lihat ke semua sudut, kiri, kanan, atas, bawah, ke semuanya sekali. Semoga segala permasalahan itu akan cepat kita ketahui apa masalahnya dan juga penyelesaiannya. Betul sekali. Dan kita bercakap dengan belia kita ni juga ni, iaitu Awang Muhammad Wazirul Wafaudin, yang mana kita difahami juga ya, Wazirul memang aktif dan bergerak dalam kumpulan belia, dan seperti kita ketahui tadi dalam Akademi Syababul Barakah sebagai naib yang dipertua 1 ya. Jadi mungkin Wazirul dapat menguraikan sedikit sebanyak mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang pernah diikuti dan mungkin dapat dijelaskan apa matlamat prinsip kumpulan tersebut. Alhamdulillah. Nak bercakap sedikit mengenai aktiviti-aktiviti yang saya pernah ikuti. Sebenarnya saya ni daripada bidang sains, graduate daripada bidang sains, tapi sangat berminat dengan aktiviti keagamaan. Daripada ever since from my UK days, I've been involved in a lot of religious events. Pernah menjadi imam-imam di masjid-masjid di UK dan juga pernah juga menjadi pegawai keagamaan
Brunei Leicester Society. Kemudian sekarang walaupun di Brunei as well, saya belum bertani juga dilantik sebagai pemangku imam di Masjid Lumapas dan juga Masjid Pin Dato' Imam Haji Mukti Burung Pingai. Jadi pengalaman-pengalaman dalam bidang keagamaan ini sebenarnya ia tentu yang membina diri saya sebagai saya pada hari ini. Allah ada events I'm involved in. I'm very active with sports events, hiking, main badminton. Dan juga in oneself, dalam diri kita mesti ada balance between keagamaan dan juga keduniaan. Jadi kalau sudah kita ada dua-dua ni, insya-Allah kita akan dapat melengkapkan diri kita dengan perkara yang baik. Kualiti ini adalah penting. Jadi, dan juga mungkin maaf ya kalau dikongsikan kumpulan belia tanah air, adakah ianya ke semua kumpulan ataupun ia tertumpu kepada satu kumpulan di negara Brunei Darussalam? Akademi Syababul Barakah ini adalah tertumpu kepada ia adalah satu kumpulan, tapi kita di komposisi kumpulan ini adalah hasil daripada kumpulan belia-belia masjid seluruh negara. Dalam kumpulan ini kita ada 4 prinsip yang penting yang kita perlu ikuti, iaitu yang pertama ialah solat. Kita taruh prinsip yang pertama paling penting adalah solat kerana solat adalah yang agama. Yang kedua ialah Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai prinsip kedua kerana Al-Quran adalah pegangan hidup kita dalam seharian. Yang ketiga kita tekankan akhlak sebagai prinsip ketiga. Kerana bagi kita kalau seseorang itu mempunyai akhlak yang terbaik, yang terpuji, insya-Allah dia akan jadi seorang yang baik. Dan prinsip yang keempat yang paling penting ialah akademik. Kenapa? Kalau sekiranya seseorang itu tidak akademik, pengetahuan ilmu juga adalah salah satu tuntutan yang wajib dalam Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Iaitu menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Kita taruh prinsip ketiga iaitu akhlak di atas prinsip 4 iaitu akademik kerana kita lebih menekankan kepada pembentukan akhlak. Tapi kita tidak mengabaikan akademik, tidak. Tapi kita menaruh akhlak more emphasis on that daripada akademik, kerana memang tidak dinafikan akhlak. Kita nampak what happened seluruh negara, not just in Brunei Darussalam, di mana sadly banyak belia yang berilmu tetapi kurang pendidikan akhlak. Jadi kita sebagai satu akademi di mana kita ingin membentuk belia-belia yang mempunyai akhlak-akhlak yang mantap bagi sebagai pemimpin masa depan negara, insya-Allah. Itulah yang kita seimbangkan, keseimbangan, alhamdulillah. Dan juga paling penting ialah akhlak tani itu. Walaupun seseorang itu kurang berpengetahuan, kurang berpengalaman dan sebagainya, insya-Allah dengan akhlak yang terbaik yang telah pun dikongsikan oleh Awang Wazirul tadi, insya-Allah akan terbaik juga, akan sentiasa dipandang manis juga daripada pandangan online. Dan juga kita rasanya menghampiri ke hujung tirai ya. Minta maaf juga Tuan Haji dan juga Awang Wazirul kalau belum mencukupi pengurusan ini pada hari ini. Jadi mungkin dapat juga dikongsikan daripada Tuan Haji Yusli sendiri pesanan dan juga harapan Tuan Haji bagi belia-belia masjid kita ini di tahun 2021 nanti. Alhamdulillah. Sebelum itu pada tahun 2020 alhamdulillah belia-belia masjid bergerak aktif. Jadi kumpulan belia masjid di seluruh negara alhamdulillah banyak mempunyai aktiviti dan tahniah saya ucapkan. Selaku ketua unit belia saya ingin mengucapkan tahniah kepada kumpulan belia-belia masjid. Contohnya kumpulan belia Syababul Iman, Ashabul Akhyar, Ashabul Halim, Ibadur Rahman dan juga banyak lagi kumpulan-kumpulan yang begitu meningkat naik sekarang ini alhamdulillah. Dan juga pesanan saya untuk kepada belia-belia kita khususnya kepada belia-belia masjid, semoga di tahun 2021 ini adik-adik belia-belia akan lebih meningkatkan lagi aktiviti-aktiviti dan juga memakmurkan lagi masjid di negara Brunei Darussalam. Tanpa belia siapalah kita. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan salah satu daripada kumpulan yang akan hadir ni esok
membuat persembahan di Rampai Pagi ya. Di bawah sediaan daripada Tuan sendiri kan. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Jadi terus saja bersama Rampai Pagi besok bersama dengan belia-belia kita ni. Dan berbalik kepada Muhammad Wazirul, sedikit masa lagi kita akan menutupi rancangan segmen wawancara ini. Selaku role model dalam Akademi Syababul Barakah ni, apakah sebetulnya tips untuk berjaya ataupun nasihat sedikit daripada Wazirul kepada belia-belia di luar sana? Alhamdulillah. Jadi sedikit nasihat saya kepada belia-belia yang ingin mencapai kecemerlangan. Bukan saya dalam kehidupan, dalam pembelajaran, dalam bidang keagamaan, kena ada istiqamah yang paling penting. Betul. Yang kedua, kita kena sentiasa, because kecemerlangan ni tidak dicapai dalam masa sehari. Tidak. Betul. It has to be a continuous process. You have to do it a lot of time. Contoh, kalau nak mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan, kita tidak belajar last minute. Betul. Kalau last minute, that's it. Something you have to do it over a long period of time. Betul. Kalau nak cemerlang, contoh dalam keagamaan, contoh dalam bidang solat, kita kena solat lima waktu dalam masa sehari. Baru kemudian dikatakan cemerlang. Ya. Kalau nak cemerlang dalam akhlak, kita kena mempraktikkan akhlak budi pekerti yang kita ni belajar tu. So akhirnya kata nasihat daripada saya ialah, for all of those belia-belia di luar sana, teruskan usaha untuk mencapai kecemerlangan. Be active, jangan takut, jangan malu untuk to involve yourself in all of these activities, because kita ni dapat belajar banyak perkara-perkara penting dan baharu yang akan membuka mata kita ni, membuka minda kita ni kepada untuk belajar perkara-perkara yang baru ini. Because life is, after all, a learning process. Betul sekali. Dan kita difahamkan juga ya, Wang Muhammad Wazirul Wafuddin akan bersama dengan kita juga di Rampai Pagi esok. Dan apapun kita ucapkan semoga aktiviti-aktiviti yang akan berjalan pada tahun akan datang akan berjalan dengan lancar pada Tuan Haji Yusli, dan juga mudah-mudahan dipermudahkan dalam apa jua urusannya ya. Okey, baiklah. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi bagi menutup tirai kita wawancara di hari ini, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Yusli bin Haji Ali, Ketua Unit Belia Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama, dan juga kepada Yang Mulia Muhammad Wazirul Wafuddin bin Isa, Naib yang di-21 Akademi Syababul Barakah. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Itulah yang kita lihat bersama ya. Kalau kita lihat contoh saja di negara Brunei Darussalam, kita ni dengan ketenteraman pada tahun ini kita rasai akan belia-belia kita ni. Dan kalau kita kaji sendiri, tidak perlulah untuk kita kaji terlalu dalam. Tapi kalau kita lihat, saya fikirkan sendiri, sebenarnya mereka ini penuh dengan cabaran, namun alhamdulillah dengan adanya sama-sama kita bekerjasama, dan juga rakyat penduduk telah pun berkongsi sama apapun jua masalah dan sebagainya, mereka ini mampu untuk tetap berdiri hingga sekarang. Dan rasanya kita sudah pun berada di penghujung rancangan Rampai Pagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di tahun depan bersama dengan Muammar juga ni besok. Besok InsyaAllah di ya. tahun depan macam lama betul macam lama punya tahun besok, depan. Betul, kita akan bersama lagi di mana untuk menutup Rampai Pagi kita hari ini, kita renungkan sedikit kata-kata motivasi ini, di mana ada berbuat baiklah kepada semua kerana terkadang perpisahan tidak mengenal waktu. Ya, dan kita mewakili rakan penerbit dan juga rakan-rakan juruteknik yang terlibat di dalam rancangan Rampai Pagi pada pagi ini. Ucapkan ribuan terima kasih. Selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan kita akan berhijrah lebih baik di tahun hadapan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.